kemukakan. Yang pertamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sememangnya peringkat awal Islam, kita kata marhalah makkiyah lah, marhalah makkiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dengan akidah, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peringkat awal Nabi buat usrah lagi di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Dan Nabi buat usrah untuk apa? Untuk tanam akidah. Bahkan ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah Nabi SAW, banyak yang bersifat keimanan dan tauhid pada Allah, nak menerangkan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, nak menerang tentang sifat-sifat Allah. Jadi Nabi menyampaikan apa yang Al-Quran sampaikan. Sebab kadang golongan musyrikin kita tahu mereka itu menyembah berhala. Berhala tu mereka yang buat. Berhala tu dengar pun tidak, lihat pun tidak. Macam mana pergi minta pada sesuatu yang dia tak mendengar dan tak melihat, kan? Jadi di situ diajak mereka berfikir, kan? Akhirnya alhamdulillah setelah ditanamkan soal akidah, lepas pada tu datang perintah Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Sebab apa? Sebab sudah ada akidah. Sebab itu akidah ni nombor satu. Pertama sekali, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama, kenal Allah dulu. Baik, balik pada soalan yang kedua tadi tentang apakah umat Islam hari ni yang buat dosa dia tak kenal Allah. Dia kenal, bukan tak kenal. Tetapi tahap keyakinan itu tak sampai dia merasai. Kita semua tahu. Pergilah tanya orang maksiat, Allah mendengar tak? Dengar. Allah mau melihat tak? Melihat. Buat juga tak apa? Allah dia bagi alasan macam-macam. Sebab apa? Sebab dia tak nampak. Benda ni tak nampak. Sebab itu dalam konteks orang yang beriman dan bertakwa pada Allah, Allah sebut dalam surah Baqarah awal lagi, iaitu allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Inilah sebagai satu ujian keimanan sebenarnya. Kalau benda nampak, senang. Macam hari ni juga. Okey. Contohnya kita buat kerja di pejabat lah, di mana-mana office sebagainya, kita kena ikut arahan, kan? Bos kita suruh macam ni. Tapi kalau bos tak nampak, kita buat semelewa lah, kan? Mungkin dia tahu, dia cek-cek balik, mungkin dia tahu, tapi oleh kerana dia tak nampak, kan? Bila cuba dia duduk tengok depan kita, barulah kita pulul lah. Sebab kita ni nak bagi nampak begitu. Betul. Jadi itu masalahnya. Sebab itu bukan kita tak tahu, tapi tahap tahu itu tak cukup. Tahu itu dengan tidak merasai dan menikmatinya tak cukup. Berapa ramai orang yang tahu tapi dia tak mahu. Itu satu problem juga. Sebab itu bagi saya ada dua benda yang perlu ada dalam kita nak melaksanakan kehidupan kita ni. Mesti ada TM. Bukan telekom lah, TM. TM ni apa? Tahu dan mahu. Pertama, kita ada ilmu, tahu. Daripada tahu itu, kita ada kemahuan untuk melakukan perkara-perkara yang berdasarkan ilmu kita. Jadi kita ada ilmu bahawa Allah mendengar. Jadi tak setakat begitu saja. Kita kena ada kemahuan kita untuk memastikan kita melakukan sesuatu yang tidak bercanggah dengan perintah Allah. Sebab Allah mahu mendengar, Allah mahu melihat. Maka di situ. Sebab tu tahu dan mahu itu perlu diselarikan. Kalau tahu saja tak cukup, mahu saja pun tak cukup. Kalau mahu tapi dia tak tahu, salah juga. Dia buat benda yang tak betul, kan? Betul. Tapi kalau tahu tapi tak mahu, masalah juga. Dia tahu saja tapi sekadar tahu, tapi dia tidak benar-benar meyakini dalam lubuk hati dia hingga dia melaksanakan dengan cara yang terbaik. Baik, Ustaz.